Darurat? Apa kehenya kau nak marah-marah pasal darurat ni? Darurat le bagus, engkau tahu. Bagus, darurat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ciahau, wanakem dan salam reformasi. Bertemu lagi kita di channel Syed Badlishah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan channel Syed Badlishah. Kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mencadangkan darurat dikuatkuasakan. Sememangnya cadangan ini adalah cadangan yang bijak dan cerdik daripada sebuah kerajaan yang hebat. Abang rasa dari zaman Tunku Abdul Rahman sampailah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, dialah Perdana Menteri yang paling bijak. Kebijakan dia tu luar biasa. Dia punya cerdik, tak boleh nak gambar dengan kata-kata. Ada pernah engkau tahu mana-mana kerajaan cadangkan darurat bila dia nak hilang kuasa? Tak ada kan, betul tak? Nampak tak betapa cerdiknya Tan Sri Muhyiddin Yassin ni? Engkau tahu, waktu sekarang ini kan kes COVID terlalu tinggi. Semalam sehari sebelum video ini dirakamkan, kes COVID mencecah 4,000, iaitu 4,029 kes. Teruk weh, macam cakap lu. Untuk kes yang setinggi 4,000 ini, sesuatu langkah yang bijaksana mesti diambil oleh kerajaan. Apa contoh langkah bijaksana? Darurat adalah langkah bijaksana. Ada ramai yang dengki mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin menguatkuasakan darurat kerana beliau telah pun kehilangan majoriti. Gua Musang, Macang, Padang Rengas dah tarik balik sokongan. Tinggal 109 aja tahu. Tapi ternyata tuduhan itu semua tidaklah benar. Tak betul. Kerana yang betulnya walaupun tinggal 109, dia masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Yang paling mustahak adalah Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri. 109 ke, 108 ke, walaupun tinggal 80, 70, 60, itu tidak mustahak. Yang mustahak adalah Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan Tebuk Atap mesti kekal sebagai sebuah kerajaan. Itulah kerajaan yang prihatin, walaupun dah tak ada majoriti, masih lagi memerintah. Power, steady Tan Sri Muhyiddin. Ada ramai kawan-kawan bertanya dengan saya, adakah langkah ini bijak mengumumkan PKP sehari kemudian mengumumkan darurat pula? Jawapannya of course lah langkah ini bijak, sebab langkah ini berjaya mengekalkan kedudukan kerajaan Tebuk Atap. Mengekalkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan Tebuk Atap jauh lebih penting daripada kita rakyat biasa ni, kau tahu. Kita ni tak mustahak, yang penting Tan Sri Muhyiddin tu kekal sebagai kerajaan, tahu. Biarlah rakyat apa nak jadi, PKP ke, darurat ke, engkau tak kerja, engkau tak makan, engkau tak ada duit, engkau terpaksa duduk rumah, nak keluar rumah pun tak boleh. Itu semua hanyalah pengorbanan yang sangat sedikit demi untuk mempertahankan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apalah sangat kita berkorban sedikit ni, asalkan Tan Sri Muhyiddin, Azmin, kerajaan Tebuk Atap terus berdiri. Yang mustahak bagi kita adalah kerajaan terus survive. Rakyat tak makan ke, rakyat tak ada kerja ke, itu semua tak mustahak dah. Yang mustahak adalah Tan Sri Muhyiddin kekal Perdana Menteri. Gaji-gaji menteri semua jalan. Menteri-menteri bebas nak lakukan apa saja. Mereka terus kekal berkuasa. Itulah yang sebenarnya mustahak bagi kita sebagai rakyat. Abang susah, engkau susah, rakyat susah. Alah, sikit aja kita susah, apa masalah? Asalkan Perdana Menteri dan semua menteri-menteri sedang lenang belaka, itu sudah mencukupi bagi kita sebagai hamba rakyat. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Ramai yang merungut kan kerana PKP kali kedua ini diumumkan sehari sebelum PKP itu dikuatkuasakan. Pengumuman PKP itu juga tidak disertai oleh SOP yang sepatutnya. Ramailah yang merungut kan sebab tak sempat nak buat persediaan. Tapi persediaan apa yang kau nak buat sangat pun? Semua langkah kerajaan ini adalah langkah yang tepat. Dia dah kira semua benda dah. Kau tahu mengira ke?
Engkau tahu nak komplain aja, konon kerajaan tak reti lah, kerajaan tak ikut SOP lah, umum kelang kabut lah. Engkau yang pandai ke kerajaan yang pandai? Kalau kau rasa terbeban, tak mustahak tahu. Sebab yang mustahak adalah kerajaan ini terus survive. Dia umum hari ni PKP, besok berkuat kuasa, besok juga darurat. Dah umum baru nak atur SOP. Ini semualah yang abang rasa merupakan langkah bijaksana daripada sebuah kerajaan yang cerdik. Kau jangan nak petikai-petikai tau. Rakyat bukannya cerdik sangat. Yang cerdik ni kerajaan. Apa dia buat kau ikut aje lah. Kau nak lawan-lawan apa hal? Ramai dari kalangan kita masih terkesan dengan PKP yang pertama dahulu. Ada yang tak ada kerja, hilang pendapatan, tak ada duit, susah nak cari makan. Pada saya, ini semua hanyalah pengorbanan kecil daripada hamba rakyat yang kecil seperti kita ini. Walaupun saiz besar gedabak macam abang, pengorbanan kita ni kecil aja. Hilang kerja, hilang makan, tak ada duit tu semua tu sikit aja. Kalau nak dibanding dengan kesusahan kerajaan, tak tercabar kita. Kesusahan menteri-menteri nak jaga negara. Bukan senang tu kau tahu. Sebab itulah kalau kita rasa kehilangan kerja, terbeban, tak ada makan, janganlah mengungut-ungut. Kita bersyukur ajalah kerana kerajaan masih kekal. Kita patut rasa bangga kerana Muhyiddin masih lagi Perdana Menteri. Pengkhianat-pengkhianat yang ada ke dalam kerajaan semua masih lagi menjadi menteri. Tak apalah kita susah sikit asalkan mereka semua kekal berkuasa. Ada juga yang menyuarakan bahawa pengeluaran ICINA KWSP mereka tidak lulus. Dah lah tak lulus, kerja tak ada. Ada pula tu gaji dah kena potong. Ada pula yang meniaga. Waktu PKP ni tak bolehlah nak meniaga sesuka hati. Engkau tak ada pendapatan. Itu tidak mustahak. Yang mustahak adalah menteri-menteri kekal ada pendapatan. Kita ni gaji kita berapa je lah, sikit aja gaji kita. Alah, engkau tak dapat gaji sikit tu pun tak apalah. Yang mustahak menteri-menteri yang gaji puluh-puluh ribu tu dapat gaji mereka. Sebab menteri-menteri nak jaga negara tahu. Engkau nak jaga apa? Engkau nak jaga perut engkau je gemuk. Jadi tak pentinglah gaji kita. Nampak tak? Yang penting adalah gaji-gaji menteri. Apalah sangat gaji kita yang sedikit itu jika nak dibanding dengan gaji menteri yang belas ribu dan puluh ribu. Penting untuk menteri-menteri terus survive. Kita tak mustahak. Yang penting menteri-menteri terus survive. Engkau faham tak ni? Saya sempat juga meneliti media sosial. Nampaknya ramai juga yang merungut bila kedai-kedai makan terpaksa ditutup jam 8 malam. Apa yang kau nak marah sangat? Kalau kerajaan kata tutup jam 8 malam, kau akur je lah. Kau ingat kau tahu lebih daripada kerajaan ke? Taklah, kerajaan ni semua cerdik pandai tahu. Kalau dia kata tutup jam 8, kau ikut, jangan lawan tahu. Mungkin abang rasa agaknya COVID ni lepas pukul 8 malam aktif. Abang rasa iyalah. Lepas pukul 8 malam COVID ni aktif lain macam. Yelah, logik lah. Sebab itulah kerajaan suruh tutup kedai makan pukul 8 malam. Kau nampak tak? Kerajaan sentiasa buat keputusan yang tepat. Jadi kita sebagai rakyat ikut ajalah keputusan yang baik untuk kita. Daripada pukul 8 malam sampai pagi besok COVID aktif. Besok pagi dia dah kurang aktif. Boleh meniaga balik. Engkau faham tak ni? Ada dari kalangan ibu bapa dan penjaga merungut kerana SOP yang diberikan Kementerian Pendidikan agak cacah merba. Sekejap sekolah buka, sekejap sekolah tutup. Sekejap boleh datang, besok berubah pula, tak boleh datang pula. Kita sebagai mak bapak ni janganlah komplain banyak-banyak. Kerajaan dia tahulah apa yang dia buat. Kalau pukul 1 dia kata lain, pukul 2 dia kata lain, pukul 3 dia umum benda lain. Engkau siapa nak petikaikan? Kerajaan ni cerdik tahu, dia tahu apa yang dia buat. Kalau kau rasa SOP ni cacah marba, sebenarnya engkau yang menggelabah. Kerajaan ni steady tahu, yang penting kerajaan kekal. Engkau faham? Jadi kalau dia umum anak-anak belajar daripada rumah, engkau suruh anak kau belajar aja daripada rumah. Apa saja saranan daripada kerajaan, semestinya itu adalah saranan yang terbaik. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Yang berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak ahli-ahli parlimen supaya menghantar surat kepada baginda yang di-Pertuan Agong memohon ke bawah duli supaya darurat ini dibatalkan. Pada pandangan beliau, darurat ini tidak perlu pun.
Beliau yakin bahawa kerajaan ada langkah yang lebih tepat untuk menangani masalah COVID. Terlebih lagi bila kita semua sedar bahawa langkah darurat ini untuk menyelamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi itu semua dah jadi tak mustahak dah. Sebab apa? Sebab lagi penting kita daruratkan negara, tahu. Alah, darurat ni pun untuk menghalang orang-orang politik berebut kuasa, tahu. Jadi orang yang rampas kuasa dulu terus kekal berkuasa. Siapa yang rampas kuasa dulu ni? Kerajaan yang ada sekarang lah. Kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Kan mereka rampas kuasa dahulu. Engkau lupa ke? Jadi bila adanya darurat ini untuk menghalang orang-orang politik daripada mengambil kuasa itu semula, menghalang orang-orang politik daripada berebut kuasa, kan bagus. Orang yang rampas kuasa boleh terus kekal berkuasa. Engkau rasa tak bagus? Baguslah tu, yang rampas kuasa terus kekal berkuasa. Jadi daruratkanlah supaya tak berebut kuasa. Jadi kita biarkan je lah kan, perampas-perampas ni terus berkuasa, tak gitu? Itulah maknanya menghalang orang politik daripada berebut kuasa. Yang penting Muhyiddin, Azmi, Zuraida, Hamzah, Zainuddin, senang cerita kerajaan tebuk atap lah. Mereka kekal berkuasa. Engkau faham tak ni? Darurat ini juga telah menghalang Dewan Rakyat daripada bersidang. Apalah yang sibuk-sibuk Dewan Rakyat nak bersidangnya? Engkau tahu tak COVID tengah tinggi, yang kau sibuk nak bersidang pasal apa? Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Inilah undang-undang yang bijaksana. Dewan Rakyat tak boleh bersidang. Tapi shopping komplek boleh buka. Kau bolehlah pergi shopping komplek kalau kau nak beli barang, tahu. Yang penting kalau kau nak masuk shopping komplek, ikut SOP. Masjid, masjid tak boleh. Masjid tak boleh, nanti COVID merebak. Masjid cukuplah seorang, dua orang jemaah, beberapa orang cukup. Habis kalau masjid ikut SOP pun tak boleh nak sembahyang ke? Tak boleh. Kalau shopping komplek boleh ikut SOP. Masjid tak payah, faham tak? Masjid biar tutup. Shopping komplek buka tak apa. Bijak kan peraturan ni? Steady abang kau jadi Perdana Menteri. Abang dengar dekat Johor dapat peruntukan berjuta-juta untuk banner 3 Dewan Orang Ramai. Ada betul ke? Kalau betul, baguslah. Ada yang berpandangan bahawa bajet berjuta-juta ini sepatutnya diberikan kepada frontliner ataupun membina fasiliti hospital yang baru. Tapi tak mustahak lah nak bina hospital time COVID, tahu. Apa ke hal time COVID kau nak bina hospital? Kita bina dewan lagi bagus. Kalau kau lapau, kau pergi tengok dewan tu. Engkau tengok dewan tu sampai kau rasa kenyang. Alhamdulillah, sedawa kenyang tengok dewan. Nampak tak? Bila kau tengok dewan tu tersergam indah, terus yang lapar jadi kenyang. Sebab tu kerajaan ini bijak. Hospital tidak mustahak. Yang mustahak adalah membina Dewan Orang Ramai. Bijak tak kerajaan? Power weh. Bijak gila kerajaan ni. Engkau faham tak ni? Terdapat juga rungutan orang ramai, kononnya kita tidak boleh merentas negeri bagi kawasan yang terlibat dengan PKP. Dalam Twitter elok aja Azmin Ali merentas negeri. Kau nak petikaikan apa hal dia menteri, tahu. Kalau menteri dia boleh buat apa yang dia suka. Engkau, aku ni semua rakyat jelata. Engkau jangan nak macam-macam. Engkau duduk rumah, jangan nak rentas negeri. Menteri-menteri langgar SOP pun tak apa, rentas negeri pun tak ada masalah. Sebab dia menteri, dia buat kerja untuk rakyat. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Maka pada video kali ini kan saya dah terangkan semua kebaikan tentang darurat. Jadi bagi yang nak mengutuk darurat ni, fikir-fikirlah, darurat ni memang bagus untuk kita. Kita rakyat tahu apa, yang penting mereka kekal berkuasa. Jadi itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Sehingga ketemu lagi dalam video-video saya yang akan datang. Seperti mana biasa, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan kerajaan Tebuk Atap. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.